Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi bersama cikgu untuk matematik tahun 3. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita yang minggu lepas. Kita masih lagi dalam tajuk celek wang. Okey. Tajuk ni pun dah sikit dah tinggal. Nanti mungkin minggu ni habislah tajuk ni. Okey, celek wang. Apa yang kita akan belajar dalam celek wang ni ialah kita nak belajar macam mana kita nak menguruskan keuangan. Macam mana kita nak uruskan wang, duit, pitih yang kita ada. Sebab kadang-kadang kalau kita nampak pitih ni tujuan dia untuk membeli je lah. Nak beli tu, nak beli dah. Tapi sebenarnya pitih ni banyak lagi dia punya fungsi ataupun dia punya tujuan, dia punya peranan, dia punya matlamat banyak lagi. Kita bukan hanya PT tu hanya untuk beli, tapi kita juga guna untuk menyimpan, menabung, membantu orang lain, berderma dan sebagainya. Okey, kita tengok, kita terus pada latihan lah. Kita terus pada latihan. Kita tengok buku aktiviti muka surat 87. Okey. 87. Tengok tu. Okey, celek wang. Daripada mungkin awak tak akan rasa sebab awak terima yang siap dah. Awak untuk tahap darjah 3 ni, awak terima yang siap dah. Maksud cikgu yang siap dah ni, apa saja keperluan awak disediakan oleh mak ayah, ibu bapa awak. Tapi sebenarnya keperluan tu semua memerlukan duit, memerlukan wang. Contohnya rumah, makanan, minuman, pakaian, ubat-ubatan dan keperluan lain, kenderaan, semua tu memerlukan wang. Bukan kalau awak nampak hanya wang ni untuk makan minum, lepas tu untuk bersukaria. Nak beli handset, nak beli benda-benda yang awak rasa betul perlu tak awak, tapi sebenarnya ia hanyalah kehendak. Maknanya benda yang awak rasa suka nak buat, bukan hanya benda yang perlu. Tu yang awak nampak. Tapi dalam pembelajaran kita kali ni, untuk dalam buku aktiviti tu, kita akan belajar macam mana kita nak mempergunakan wang tu sebaik mungkin untuk kehidupan kita seharian. Apabila kita ada wang, kita akan fikirkan apa keperluan dan apa kehendak. Keperluan ni benda yang kita perlu untuk kita meneruskan kehidupan. Cikgu sebut lagi dah rumah. Bayangkan kalau mak ayah awak berfikiran macam awak, maknanya ada pitih je nak awak suka je pergi main, beli handset, awak main handset, beli barang-barang permainan apa semua. Bayangkan ayah awak buat benda gitu, ayah ataupun mak awak berfikir begitu. Maknanya tak secara ke rumah, ada rumah awak beli, pitih ada yang kita awak beli, kita awak main je. Maka awak akan tidur wakah ayah awaknya, ataupun tidur tepi sungai, ataupun tidur sejik surau, tak ada rumah, ataupun tidur tepi jalan. Sebab pitih habis dah awak belanja benda lain. Jadi begitulah. Orang kata bila kita belajar ni, kita akan tahu, akan faham bahawasanya wang bukan hanya bersukaria, tapi untuk memenuhi keperluan seharian. Contohnya itu keperluan yang dia tunjuk dalam buku tu, ke rumah kediaman, televisyen ke tu, tab ke apa, lepas tu makanan, pakaian, tu keperluan. Ada lagi lah keperluan lain, perubatan, nak beli ubat. Kalau kadang-kadang ke rumah kita ni kita ada spare, kadang-kadang minyak angin, minyak yuri cat limau ke benda, minyak cat kapok, ataupun minyak urut, kadang-kadang minyak sakit perut, sakit kepala, Panadol, tu pun keperluan.
Lepas tu barang-barang keperluan untuk wangian, mandian, tu pun dikira keperluan. Selain daripada yang ditunjuk dalam ni, baju, pakaian apa semua tu, dia banyak lagi benda-benda lain. Keperluan kenderaan, learning, kenderaan pun perlu. Awak nak mari sekolah, mak ayah nak hantar, kena guna kenderaan, motor ke kereta. Kau pandai lah basikal sekalipun. Tu dikira keperluan. Okey. Tandakan jawapan yang sesuai. Okey. Kita tengok situ, aktiviti satu ni, yang mana sebenarnya keperluan. Kita kena tandakan yang manakah keperluan. Yang mana? Cuba awak tengok. Yang mana satu dikira keperluan. Adakah rumah itu keperluan? Ya ke tak rumah keperluan? Betul, rumah adalah keperluan. Makanan? Ya, makanan keperluan. Ni gadget ni, cikgu rasa gadget ni perlu tak? Untuk PDPA ni dia kategori perlu. Tapi untuk keadaan biasa sebenarnya ia tak perlu. TV ni ataupun gadget, handset apa semua ni tak perlu. Bukan keperluan sebenar. Okay, kalau tak ada pun tak apa. Apa kata benda? Untuk sekarang ni, masa PDPA ni pun ramai yang tak ada handset. Hanya tupang handset mak ayah, tupang handset saudara-saudara, saudara mara. Tak ada benda pun. Maknanya tu bukan kategori keperluan. Okay? Dan pakaian pun adalah benda yang perlu. Akan kita nak lanjang tau. Lepas tu kehendak. Nampak tak? TV, roti, televisyen. Yang mana yang dikira kehendak. Kalau benda tu tak ada, kita akan susah. Betul-betul susah. Maknanya kalau tak ada benda tu mungkin kita akan tidur tengah hujan. Tak ada benda tu kita akan mati. Tak ada benda tu kita akan sakit. Tak ada benda tu kita tak ada benda tu kita puas. Tu tak acik. Tu tak dikira keperluan. Contohnya tak ada televisyen, tak ada TV. Puas tak. Tu bukan keperluan. Sebab kita tak akan mati kalau tak ada televisyen. Tapi kita akan mati kalau tak ada makanan. Jadi situ kehendak dengan keperluan dia berbeza. Kalau keperluan tadi mesti ada. Tak ada, mati, sakit, susah, bahaya. Tapi kalau kehendak ni tak apa tak ada. Tak apa kalau tak ada. Situ kalau roti tu kategori makanan, tu keperluan. Televisyen perlu tak? Cikgu sebut tadi, televisyen perlu tak? Televisyen perlu, dia kehendak. Televisyen ni kehendak. Tak ada pun tak apa. Televisyen ni adalah kehendak. Perlu kalau awak puas tengok TV lah. Bosan tengok TV lah. Perlu bila puas je. Kalau tak ada puas pun boleh main benda lain. Jadi televisyen ni adalah kehendak. Buku cerita sama, buku cerita macam anggap televisyen, dia adalah kehendak. Benda yang tak penting tapi kalau ada mujur, kalau tak ada pun tak apa. Kereta ni keperluan ke kehendak? Kenderaan banyak jenis. Paling common kenderaan. Jadi kereta ni lebih kepada kehendak. Tapi kenderaan tu kategori keperluan kot dah ni. Tapi tak apalah, kita letak kereta ni bawah kehendak. Kereta banyak jenis. Okey. Kalau tulis kenderaan dia akan jadi keperluan, tapi tulis kereta kita letak kehendak lah. Okey, seterusnya derma. Pitih ni juga kita gunakan untuk, selain daripada kita gunakan untuk membeli keperluan kita, membeli peralatan kita, membeli kehendak kita, kita juga tak boleh lupakan kepada orang-orang yang susah. Orang tak semua senang macam kita, dan kita pun tak senang macam orang lain kadang-kadang. Jadi bila kita sedar bahawasanya
ada orang yang memerlukan bantuan, maka kita digalakkan untuk menderma. Derma banyak jenis derma, banyak jenis derma. Antara dermanya ialah derma wang, derma pitih. Ada juga orang derma tenaga, derma tenaga. Macam mana derma tenaga? Maksudnya menghulurkan bantuan dari segi tenaga, tolong angkat barang, tolong buat rumah untuk dia apa semua. Tu kira derma kot tu. Kita kira derma kot tu. Selain ni derma pitih. Tapi sekarang ni kita cerita pasal derma pitih. Kita derma pitih kita tu ke mana? Untuk masa banjir? Ya, kita derma untuk masa banjir. Untuk keluarga miskin? Ya. Kita derma untuk keluarga miskin. Untuk orang kaya? Untuk kaya kan derma untuk orang kaya. Macam tak logik je tau, derma ke orang kaya. Kita susah kita nak derma ke orang kaya. Tak lagi. Tapi kalau kita orang susah, kita boleh derma ke orang miskin. Tak ada masalah. Mudah-mudahan rezeki kita akan bertambah. Seterusnya, derma untuk anak yatim. Okey, seterusnya. Selain daripada juga cikgu sebut tadi, kita juga gunakan wang kita untuk melabur dan menyimpan dan melabur. Apa maksud melabur ni? Melabur ni maknanya kita letak pitih kita tu, kita beri pitih kita tu pada satu badan, agensi, syarikat, orang, perseorangan yang boleh membuatkan pitih kita tu diniagakan. Contohnya ada sebelah rumah kita nak buat nak bisnes, nak niaga goreng pisang. Dia tak ada modal, dia ada kedai tapi dia tak ada modal. Dia tak ada modal ni maksudnya pitih untuk memulakan perniagaan. Tapi dia ada kedai. Kita pun okey. Kita tahu dia pun cerita kata aku nak niaga tapi aku tak ada pitih. Aku ada kedai. Pitih nak mula perniagaan, nak beli dapur, nak beli goreng, nak beli pisang, nak beli kuali, nak beli peralatan-peralatan, nak beli makuk pinggang untuk pelanggan apa semua, nak beli kursi meja. Kita pun ada pitih. Kita ada wang, jadi kita kata okey gini. Aku akan sediakan modal untuk berniaga. Aku sediakan modal, aku pitih untuk berniaga, aku labur kamu. Tapi kita kena buat perjanjian dah. Aku sedia modal, mu buat kerja dengan pitih aku tu. Tapi kita bagi untung lah. Kita bagi untung. Contohnya okey, daripada modal tu, keuntungan daripada jualan tu bagi dua. Contohnya kita beri sehari untung RM50. Jadi RM50 tu keuntungan tu bahagi dua. RM25 seorang. Tuang kedai RM25, kita yang pitih modal RM25. Gitu. Kalau untung 80, RM40 seorang. Untung. Awak akan belajar nantilah. Okey. Tu aku cerita sikit je. Okey. Menyimpan dan melabur wang untuk okey. Tu contoh melabur, tapi melabur tu mungkin awak tak sampai tahap awak lagi ya. Ni menyimpan dan melabur wang untuk kita nak labur tu benda. Dia labur ni mesti untung. Kalau ada untung kita tak akan melabur. Jadi yang pertama untuk membeli kamus bergambar. Untung tak beli kamus bergambar? Untunglah untuk masa depan kita. Kita dapat keuntungan. Tu maksudnya melabur. Okey. Ya. Bermain cafe cyber. Bermain cafe cyber rugi, main habis pitih. Tak boleh benda pun kita pitih habis, masa habis. Bukan menyimpan ataupun untuk melabur, bukan. Lepas tu melanjutkan pelajaran. Ya. Untuk masa depan kita. Untung? Ya. Okey. Lepas tu simpan. Kita simpan mana? Untuk simpan pitih. Simpanan ni sama ada kita simpan di bank ataupun simpan dalam tabung rumah kita. Kita simpan dalam kotak lagi curi dia orang. Walaupun kadang-kadang tabung pun curi kot, tapi tabung ni lain sikit. Bukan curi dia orang je, kita pun kadang-kadang rasa sayang nak pecah tabung. Bila simpan dalam tabung. Kalau simpan dalam kotak, tengok kotak kadang-kadang ambil, jadi simpan. Sebab tu orang dulu-dulu dia simpan pitih dia
Orang lama-lama dulu dia simpan bawah bata, dia simpan dalam kitab, dia simpan tempat-tempat yang orang tu dia payah dilihat, jadi payah nak ambil. Jadi bank dengan tabung. Okey. Jadi untuk tajuk celek wang ni, cikgu rasa untuk aktiviti ni awak saling buat je ikut yang cikgu buat ni. Lepas tu selain daripada tu, cikgu nak awak buat dalam buku tulis latihan. Awak buat satu nota ataupun senarai. Contohnya cikgu buat contohnya cikgu beri ke awak duit katakanlah RM500. 500 RM. Okey, duit RM 500 ni cikgu nak awak buat rancangan apa yang awak nak buat dengan duit RM500 ni. Apa yang awak nak buat dengan duit RM500 ni? Dengan syarat yang pertama, cikgu nak awak buat mesti ada dibelanjakan untuk keperluan. Okey, keperluan. Awak senaraikan apa yang awak nak guna untuk keperluan. Contohnya keperluan makanan, berapa ringgit awak nak belanja untuk makanan. Lepas tu pakaian, berapa ringgit awak nak guna untuk pakaian. Okey. Lepas tu benda lagi. Pembelajaran. Terpulang tu keperluan tu. Okey, lepas tu yang seterusnya untuk untuk derma. Okey, ke mana awak nak derma? Awak nak derma ke mana? Berapa ringgit awak nak derma? Terpulang, banyak mana awak derma? Terpulang. Yang penting dia logik. Okey, sambung lagi. Selain daripada tu, benda. Selain dia derma, awak rasa nak buat benda lagi. Nak belanja kawan. Boleh, ada masalah. Awak rasa, aku nak belanja kawan. Okey, belanja kawan. Okey, awak nak belanja kawan. Lepas tu, awak nak belanja benda. Siapa awak nak belanja? Benda awak nak belanja, berapa ringgit? Awak kena sebut. Contohnya, belanja kawan awak siapa? Nama kawan awak yang paling dekat. Contohnya, Aiman lah. Aiman. Okey, awak nak belanja Aiman, nak beli benda. Awak tulis, nak beli apa? Untuk contohnya, makan goreng pisang. Berapa ringgit awak nak belanja untuk dia? Lepas tu, derma sudah ada, belanja sudah. Lepas tu, kehendak awak. Kehendak. Okey, kehendak. Awak nak beli benda. Awak nak beli benda untuk kehendak awak. Awak rasa benda yang awak nak beli untuk kehendak saya. Contohnya, RM500. Baru ni aku kasut Adidas comel harga tu. Contohnya kasut. Walaupun kasut tu sebenarnya keperluan, tapi kasut kalau hot comel tu dia jadi kehendak lah pula. Ataupun awak rasa awak nak benda, nak beli kek. Ada orang jual kek baru ni 30 je, comel, kek Adidas. Topi. Contoh. Berapa ringgit topi tu. Dengan syarat, okey, awak boleh tambah lagi kalau awak nak buat benda lain, tak ada masalah dengan duit RM500 ni. Dengan syarat, mesti dahulukan keperluan. Maknanya jangan belanja kehendak lebih banyak daripada belanja keperluan. Dia keperluan ni belanja yang paling utama. Maknanya paling banyak perlu dibelanjakan untuk keperluan. Banyak keperluan. Lepas tu derma ni ikut urutan lah, mana awak rasa nak derma RM10 lah derma, tak ada masalah. Awak nak derma ke berapa? Ke nak derma ke kawan, nak derma ke orang susah, nak derma ke masjid. Awak tak lah, RM10 derma ke masjid, RM10 derma ke kawan, nak belajar apa semua. Lepas tu belanja kawan pun sama. Dan kehendak. Okey? Awak lepas tu hot last sekali adalah simpanan. Awak nak simpan berapa? Terpulang pada awak. Okey?
Cikgu rasa ni cukup ni latihan untuk awak nampak dalam buku. Okey. Nanti kita akan sambung lagi untuk tajuk reka cerita yang berkait dengan wang. InsyaAllah esok. Okey, itu saja daripada cikgu. Selamat buat kerja sekolah. Semoga sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.